Berdasarkan satu maklumat sulit yang paling panas, Tun M, Abah Muhyiddin dan Hadi Bawang sangat-sangat cemburu dan sakit hati melihat Yang Amat Berhormat PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap dengan cukup hebat dalam Persidangan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di New York, Amerika Syarikat hari ini. Saya ulang Pakcik Makcik Oto Arung. Berdasarkan satu rahsia sulit high credibility yang saya terima, Tun M, Muhyiddin, Hadi Bawang sangat-sangat cemburu dan makan hati melihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim viral dalam slot ucapan rasmi dalam Persidangan Agung United Nations Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di New York, Amerika Syarikat hari ini. Kesian, sangat kesian apabila sepanjang bulan September ini persepsi politik menunjukkan populariti PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat-sangat menyakitkan jiwa Tun M, Muhyiddin, Hadi Bawang yang tak sanggup menonton Datuk Seri Anwar julung-julung kalinya sebagai Perdana Menteri, as a Prime Minister, delivered, menyampaikan ucapan yang very, very powerful dalam sejarah Persidangan Agung United Nations di New York, Amerika Syarikat. Wow! 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 Sebagai kingmaker baru politik Malaysia, sebagai kingmaker baru politik dunia, dalam game New World Order ini, saya cukup bangga dan cukup impress, mengagumkan dan menakjubkan ucapan Yang Amat Berhormat PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menggoncang Persidangan Agung Dunia di headquarters United Nations New York, Amerika Syarikat semalam. Saya menonton dari awal sehingga akhir. Setiap bait kata-kata yang dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berdiri bulu roma segala bulu. Dan akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim menunjukkan kehebatannya, auranya, karismatiknya, keberaniannya serta kebijaksanaannya menunjukkan kuasa Malaysia di seantero dunia. Apa sudah jadi Tun M, Muhyiddin, Hadi Bawang?
kepada semua musuh-musuh politik Datuk Seri Anwar Ibrahim sama ada berada di dalam atau di luar kerajaan perpaduan hari ini. My trump card is Anwar Ibrahim. Saya masih ingat pada tahun 2019. Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah aktor utama yang memang kita nanti-nantikan untuk menjadi Perdana Menteri. And now, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan satu miracle, satu keajaiban, satu takdir dalam percaturan kuasa dunia. Akhirnya, Tun Muhyiddin Hadi Bawang tak senang tidur semalam melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap sebagai Perdana Menteri Malaysia yang absah dalam persidangan agung PBB terulung di dunia di negara Amerika Syarikat. Well done, Papa Anwar Ibrahim. Syabas dan tahniah. Dari awal sampai habis, orang bertepuk tangan tengok Papa Anwar Ibrahim berucap sebagai Perdana Menteri Negara Persekutuan Malaysia di United Nations New York, Amerika Syarikat. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Dan sememangnya kehebatan Papa Anwar Ibrahim sangat dicemburui oleh Tun Muhyiddin Hadi Bawang yang tidak dapat berucap dalam persidangan agung PBB kali ini di New York, Amerika Syarikat. Sewaktu Muhyiddin menjadi PM ke-8, sewaktu Muhyiddin menjadi PM Tebuk Atap, sewaktu Muhyiddin menjadi PM syok sendiri kerajaan pintu belakang di Putrajaya, Muhyiddin tidak ada peluang untuk berucap di pentas persidangan agung United Nations di New York, Amerika Syarikat, malah tidak dapat jemputan. Tetapi kali ini Datuk Seri Anwar Ibrahim menunjukkan satu standard world class, membawa jenama dan gaya kepimpinan politik yang sangat-sangat wow, yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat membanggakan dan mengharumkan nama negara Malaysia. Saya, Jufazli Syih Ahmad, ingin memberi political endorsement atas setiap ucapan-ucapan bertaraf world class oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim di hadapan negara-negara seluruh dunia di Amerika Syarikat. I'm very proud of you, Datuk Seri Anwar Ibrahim. I'm very proud of you, Papa. Tun Muhyiddin Hadi Bawang tidak menyangka Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berucap sebagai Perdana Menteri Negara Malaysia dalam persidangan agung PBB di New York, Amerika Syarikat. PAS dan Perikatan Nasional merasakan momen Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri adalah satu tamparan maut, satu perkara yang memalukan parti mereka yang kini kekal menjadi pembangkang. Buat kali pertama bersama Tun dalam sejarah politik Malaysia. Sememangnya ini adalah kejayaan luar biasa Datuk Seri Anwar Ibrahim dan legasi reformasi, legasi madani, legasi kerajaan agung, kerajaan perpaduan di pentas global, di pentas dunia, di pentas antarabangsa. Akhirnya United Nations mengiktiraf Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang absah. Negara Persekutuan Malaysia berdaulat
hari ini. Dan tidak hairanlah jika Tun Muhyiddin Hadibawang yang selama ini menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan menjadi Perdana Menteri sampai kiamat adalah kelompok manusia-manusia pendengki, manusia-manusia berhati hitam yang menangis darah melihat ucapan-ucapan hebat bergema Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang dijemput oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di New York, Amerika Syarikat adalah satu sejarah baru yang tercipta. Paling menakjubkan, paling meletup, paling dahsyat juga. Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi antara figure politician, antara Perdana Menteri di peringkat dunia yang mendapat liputan media yang cukup meletup. Dan ini antara perkara yang menyebabkan Tun Muhyiddin Hadibawang cemburu, sakit hati, dengki, iri hati kepada pencapaian dan kejayaan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah berjaya membuktikan kepada seluruh dunia dia sebagai tahanan politik Tun dalam penjara bertahun-tahun, lebih 10 tahun, berjaya mencapai klimaks percaturan kuasa dunia sebagai Perdana Menteri yang berucap dengan sangat-sangat hebat, dengan sangat luar biasa, dengan sangat powerful. Sebagai Perdana Menteri negara Malaysia yang setanding dengan negara-negara maju, negara-negara kuasa besar seluruh dunia. In my personal opinion, ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim very bold, very brave, very outstanding, mengalahkan ucapan Presiden pembukaan oleh Joe Biden mewakili negara Amerika Syarikat yang menjadi tuan rumah dalam persidangan Agung United Nations kali ini. I should be transparent and honest to all superpower. Saya sentiasa mengkritik dan memuji Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam apa sahaja isu politik, dasar atau policy atau apa-apa perspektif politik. Dan kali ini saya perlu memberi kredit kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. You put high standard. The bar is very high, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Your speech is viral around the world. All superpowers, all the hidden hands, watching your great speech. And as a new generation, as a new kingmaker of power, I would like to declare ucapan hebat Datuk Seri Anwar Ibrahim 100 kali ganda lebih hebat daripada ucapan Presiden Joe Biden dari negara Amerika Syarikat dan Perdana Menteri Negara Haram Israel bagi persidangan agung PBB kali ini. Bagai langit dan bumi. Kehebatan, aura dan ucapan sebagai pemimpin bertaraf dunia, Datuk Seri Anwar Ibrahim melangkaui standard Presiden Joe Biden
dan melangkaui standard Perdana Menteri Negara Haram Israel Benjamin Netanyahu bagi persidangan PBB di New York, Amerika Syarikat. Kebenaran adalah tetap kebenaran dan kebenaran ini terlalu pahit untuk ditonton dan didengar. Sebab itu Tun M. Muhyiddin Hadi Bawang tidak sanggup untuk menonton dan mendengar syarahan politik Datuk Seri Anwar Ibrahim, ucapan berbisa dan bertaji Datuk Seri Anwar Ibrahim. Buat julung-julung kalinya sebagai Perdana Menteri di negara kuasa besar nombor 1 dunia, di negara Amerika Syarikat itu semalam. Saya sangat bangga Datuk Seri Anwar Ibrahim menaikkan dan mengharumkan nama Malaysia dengan prinsip dan moral politik yang cukup bertamadun, yang cukup manusiawi, yang cukup adil saksama. Saya pernah berhubung dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam laman Instagram rasminya dan dia melihat mesej itu. Saya kata, tahniah kerana berjaya menjadi Perdana Menteri dan semoga Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri yang terbaik dalam sejarah dunia. Mempunyai ciri-ciri tabligh siddiq, fatonah dan amanah. Dan akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim menunjukkan nilai-nilai sebagai pemimpin dunia yang bertamadun. Saya sangat bangga melihat perjuangan reformasi Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sangat dicemburui oleh Tun M. Muhyiddin Hadi Bawang, yang sakit hati melihat Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri Malaysia yang paling hebat berucap, one of the best speaker in the world, pemidato politik terbaik dunia, jatuh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengalahkan Presiden Joe Biden dari negara Amerika Syarikat dan Perdana Menteri Negara Haram Israel. Paling viral juga, 33 juta rakyat semakin jatuh cinta dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila Perdana Menteri ke-10 Malaysia itu menjadi pemimpin pertama dunia menyampaikan khutbah Jumaat di salah sebuah pusat Islam, pusat ibadat di tengah-tengah New York, Amerika Syarikat. Cukup menyentuh hati. Apabila Datuk Seri Anwar disambut oleh para jemaah sebelum menunaikan solat Jumaat. Semua berdiri dan menangkap gambar Papa Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang menyampaikan syahadatul haq dan tabligh dalam khutbah Jumaat di New York, Amerika Syarikat. Wow, wow, wow. Perkara ini tidak pernah dilakukan oleh Tun M, oleh Muhyiddin, oleh Hadi Bawang, oleh mana-mana Perdana Menteri sebelum ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim membuktikan dia adalah pemimpin yang sangat luar biasa lain daripada yang lain.
Dan saya kira sayalah orang yang paling layak untuk memberi pujian dan sanjungan atas kuduah contoh baik yang ditunjukkan oleh Datuk Seri Anwar, bahawa walaupun beliau sibuk dengan hal-hal mentadbir dunia, menyatukan dunia, menyebarkan nilai-nilai madani dan rahmah dalam politik keduniaan itu, dalam masa yang sama Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah lupa untuk menjadi pemimpin yang tabligh, menyampaikan khutbah Jumaat, mengharumkan nama rakyat Malaysia dan negara kita, sehingga heboh dan tergempar. PMX menyampaikan khutbah Jumaat di negara kuasa besar nombor 1 dunia di negara Amerika Syarikat. This is the rising of Islam civilization after 100 years. Dan mesej ini berjaya disampaikan oleh Papa Anwar Ibrahim. Saya tidak pernah melihat pemimpin Islam seberani dan sebijak ini menunjukkan contoh-contoh yang sangat luar biasa sehingga dicemburui oleh negara-negara kuasa besar seluruh dunia, oleh Tun Muhyiddin Hadibawa. Paling penting, wartawan-wartawan terkemuka dunia yang berhimpun menjadi pemerhati dalam persidangan agung PBB di Amerika Syarikat berlumba-lumba untuk mewawancara, menemubual secara kritikal Perdana Menteri baharu negara Malaysia yang cukup hebat itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan sahaja viral dengan ucapan-ucapannya yang mengalahkan Presiden Amerika Syarikat dan Perdana Menteri Negara Haram Israel di United Nations, New York. Bukan sahaja Datuk Seri Anwar Ibrahim semakin popular dan semakin disayangi oleh seluruh dunia, oleh rakyat atas khutbah Jumaatnya di negara Amerika Syarikat. Malah wartawan terkemuka dunia yang very powerful, yang one of my favorite, Christian Amanpour dari outlet media CNN, menyediakan slot khas untuk berbincang, berdiskusi dan berdebat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dasar polisi domestik dan antarabangsa geopolitik. Dan hasilnya cukup wow. Saya melihat beberapa potongan temu bual Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam CNN, dan apa yang saya boleh ulas adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim membuktikan kepada kuasa-kuasa besar seluruh dunia, orang Melayu, orang Islam, Malaysian like Datuk Seri Anwar Ibrahim represent 33 million people of Malaysian. You are genius, Datuk Seri Anwar Ibrahim. You cannot answer all the questions, all the critical inquiries daripada wartawan-wartawan terkemuka dunia yang berhimpun di Amerika Syarikat. Bloomberg juga turut mewawancara Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan semua media dan wartawan begitu obses untuk mengejar Perdana Menteri Negara Malaysia, yang mana negara-negara
Asia atau negara ASEAN lain tidak mendapat publicity media seperti ini. Perdana Menteri negara Singapura, Presiden Indonesia, Presiden Filipina, tidak mendapat coverage media seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sangat-sangat wow. We're talking about facts, we're talking about the truth. And I'm very proud as Malaysian, Datuk Seri Anwar Ibrahim menunjukkan jati dirinya bahawa orang Melayu, orang Islam, orang Malaysia seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat-sangat genius dalam percaturan kuasa dunia ini. You deserve untuk meraih kejayaan, limelight ini, publicity ini dan pujian ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seluruh dunia dan 33 juta rakyat bertanya-tanya, kenapa saya tidak pernah mengkritik anda sepanjang anda menjadi Perdana Menteri ke-10? And I would like to answer this here. This is a clarification. Hampir 1 tahun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 di Putrajaya. Your track record is unbelievable. Your progress, your reform agenda, your transparent, your quality as a Prime Minister, unbeatable. It is a world-class standard. You are my favorite Prime Minister in history of Malaysia, in history of world. I'm very happy with your achievement, with your public policy, with your international policy, even geopolitical policy. Your economic policy is impressive. And that is why saya tidak pernah membantai atau mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam percaturan kuasa ini. Kalau anda semua perasan, satu-satunya Perdana Menteri yang saya tidak kritik sepanjang 1 tahun pentadbiran di Putrajaya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka saya mengharapkan Tun M. Muhyiddin Hadibawang ada kesempatan untuk memaafkan diri mereka sendiri yang sudah gagal menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Yang mana kami tahu Tun M. Muhyiddin Hadibawang menonton video ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Amerika Syarikat dalam persidangan agung PBB kali ini dalam keadaan sakit hati dan tak dapat tidur malam. Let's move on dan mari menerima realiti dan takdir Allah. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa lagi maha hebat menunjukkan kepada seluruh dunia bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah pemimpin yang dipilih oleh Allah mencapai satu darjat dan kejayaan yang sangat luar biasa. Sebagai Perdana Menteri terhebat di dunia, berucap di pentas PBB, mendapat publicity media seluruh dunia sehingga dicemburui oleh Tun M. Muhyiddin Hadibawang dan kuasa-kuasa besar seluruh dunia. Wahai rakyat Malaysia, beruntunglah kita memiliki seorang Perdana Menteri yang cukup hebat mengalahkan standard Perdana Menteri negara Amerika Syarikat, Presiden Amerika Syarikat, Perdana Menteri Negara Haram Israel dan Perdana Menteri seluruh dunia. Dan inilah era kegemilangan, era keemasan untuk negara Malaysia yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya mengejutkan seluruh dunia dan menggegarkan pentas percaturan kuasa-kuasa besar seluruh dunia. Kepada Papa Anwar Ibrahim,
Saya sangat-sangat berpuas hati dengan performance dan prestasi kepimpinan politik anda di peringkat antarabangsa maupun dalam negara Malaysia. Anda adalah idola kepada generasi baru. Anda terus maju ke hadapan walaupun bertubi-tubi difitnah dan dibuli di negara sendiri. Anda terus berkorban untuk agama, bangsa dan negara. Walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim dicaci maki, difitnah oleh Tun Muhyiddin Hadi Bawang, musuh-musuh Papa Anwar yang tak boleh terima kenyataan Papa Anwar sudah berjaya menjadi Perdana Menteri yang dihormati, yang disanjung tinggi dan diiktiraf dalam persidangan agung PBB di New York, Amerika Syarikat. Keep up this momentum, Papa Anwar. I will support you, whatever it is. All the challenges, all the problems, all the circumstances, you handle very, very smart. I hope Papa Anwar tidak akan lupa bahawa rakyat Malaysia, orang Melayu, Cina, India, Sabahan, Sarawak dan orang asli sangat bangga dengan ucapan berbisa PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengharumkan nama Malaysia ke seantero dunia di negara kuasa besar nombor 1 dunia, negara Amerika Syarikat. Salute and respect Papa Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kesayangan negara Malaysia yang mencipta sejarah buat julung kali berucap sebagai Perdana Menteri yang legitimate, diiktiraf oleh kuasa-kuasa seluruh dunia. Sehingga Tun Muhyiddin Hadi Bawang sakit hati, cemburu, dengki, iri hati melihat kejayaan dan kehebatan Papa Anwar di negara Amerika Syarikat. Saya akan terus menyokong kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim demi kestabilan ekonomi politik negara, demi kemajuan dan kemakmuran 33 juta rakyat. Apapun warna-warni politik kita, PRU 15 sudah tamat dan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri negara Malaysia yang diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di negara Amerika Syarikat, negara bukan Islam, negara kuasa besar dunia yang terlopong dan ternganga melihat kehebatan orang Melayu berani berucap mencabar kuasa-kuasa besar seluruh dunia bahawa ketamadunan Islam sudah bangkit hari ini selepas 100 tahun gelapnya tamadun Islam dalam sejarah percaturan kuasa dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus merahmati kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim di dunia dan sehingga ke syurga Allah. Daulat Tuanku yang di-Pertuan Agong, patut mewakili 33 juta rakyat, amat terhutang budi dengan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong. Memilih seorang Perdana Menteri yang cukup bijaksana, yang cukup genius, sehingga berjaya mengharumkan nama negara Malaysia di negara Amerika Syarikat. Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri kesayangan rakyat Malaysia yang tidak ada galang gantinya. Allah Maha Kuasa. Tun M yang gagal menghalang Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri tidak ada kuasa. Game is over. Tun Muhyiddin Hadi Bawang, PM tepi
yang terus kempunan di Putrajaya. Sekian. Terima kasih.